Tahun 2020 bermula dengan semua negara di dunia bertindak pantas membentang penularan pandemik COVID-19 melalui pelaksanaan pelbagai langkah seperti penguatkuasaan kawalan pergerakan dan penutupan sempadan negara. Situasi yang tidak pernah berlaku sebelum ini telah memberi kesan ke atas keseluruhan aktiviti ekonomi yang mengalami kemelesetan di mana kebanyakan pakar ekonomi percaya situasi ini lebih buruk daripada The Great Depression pada tahun 1930-an. Memenangkan Malaysia merupakan ekonomi yang sangat terbuka, KDNK negara turut terkesan. Pandemik COVID-19 juga dikenali sebagai pandemik coronavirus atau wabak coronavirus. Ialah pandemik penyakit coronavirus 2019 yang sedang berlaku secara global berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan angkut teruk 2 SARS-CoV-2. Wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan bulan Disember 2019 di bandar Wuhan, China dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 11 Mac 2020. Virus ini kebanyakannya menular antara seseorang dengan cara yang serupa dengan influenza melalui titisan pernafasan daripada batuk atau bersin. Ia dianggap paling mudah berjangkit apabila seseorang menerima tanpa gejala, walaupun penyebarannya mungkin sebelum gejala muncul. Masa antara pendedahan dan permulaan gejala biasanya 5 hari, tetapi mungkin berkisar antara 2 hingga 14 hari. Gejala umum termasuk demam, batuk dan sesak nafas. Komplikasi mungkin termasuk radang paru-paru dan sindrom kesukaran bernafas. Setakat ini, tiada lagi rawatan antiviral yang tertentu dan usaha terdiri daripada pengurangan gejala dan terapi sokongan. Langkah-langkah pencegahan yang disyorkan termasuk membasuh tangan, menutup mulut apabila batuk, mengekalkan jarak dan pemantauan pengasingan diri selama 14 hari untuk orang yang mengesyaki mereka dijangkiti. Usaha untuk mencegah penyebaran tersebut termasuklah sekatan perjalanan, kuarantin, pengurungan, penangguhan acara dan pembatalan serta penutupan kemudahan. Pandemik ini telah membawa kepada gangguan sosioekonomi global, penangguhan dan pembatalan acara kebudayaan, keagamaan dan kesukanan serta ketakutan yang meluas dalam kekurangan bekalan yang telah mendorong pembelian panik. Teori maklumat palsu dan teori konspirasi mengenai virus itu telah tersebar secara talian dan terdapat insiden fobia dan perkauman terhadap orang Cina, orang Timur dan Asia Tenggara. Salam sejahtera, saya Nalini Ramrau, nombor metrik 268532 dan saya akan bentangkan tentang isu penulisan kami iaitu isu ekonomi semasa dan pasca COVID-19 terhadap sektor informal, dan saya akan bentangkan tentang masalah dalam isu ini. Kementerian Kesihatan Malaysia memaklumkan pada 22 Februari kumulatif kes sembuh bertambah kepada 252,623 atau 88.4% daripada keseluruhan kes berbanding 32,776 kes yang masih aktif. Sementara itu, terdapat 2,192 kes baru direkodkan dan menjadikan jumlah jangkitan positif meningkat kepada 285,761 kes. Penularan tempatan meliputi 99.86% daripada catatan harian sebanyak 2,189 kes atau 66.1% dikesan melibatkan jangkitan di kawasan kalangan warga negara Malaysia, manakala kes import hanya berjumlah 3 kes. Sektor perkilangan dan pembuatan merupakan penyumbang tertinggi kepada jumlah kes positif harian di mana sehingga semalam daripada 41,396 kes aktif keseluruhan yang direkodkan, 14,423 kes adalah daripada sektor perkilangan. Penutupan operasi secara sukarela bukan sahaja mampu menurunkan kes tetapi secara tidak langsung mampu menyekat
penularan wabak dalam komuniti. Sektor pelancongan pula perlu menyediakan prosedur standard operasi atau SOP seiring persiapan gelembung perjalanan dan pembukaan semula sempadan negara. Negara-negara yang terlibat dengan RGL atau TCA perlu memastikan pembukaan semula sempadan tidak memburukkan lagi keadaan dan perlu menghadkan kepada beberapa destinasi bagi mengekang penyebaran wabak COVID-19. Hampir 30% ahli Persatuan Kereta Sewa Kelantan Gabungan Berat terpaksa melepaskan permit kerana kekurangan penumpang sejak Mac 2020 kerana pelaksanaan PKP dan tidak dapat melunaskan kos pengurusan. Pemandu teksi di Kelantan juga terpaksa menanggung kos insurans kereta sebanyak 800 hingga 1,700 ringgit bergantung hayat kenderaan dan lesen perniagaan sebanyak 300 bagi tempoh 5 tahun. Perbelanjaan isi rumah turun 55% sejak PKP. Sebagai contoh, ketegasan KSM dalam memastikan pekerja tidak diberhentikan dan dibayar gaji penuh sepanjang PKP menimbulkan kegelisahan dan dalam kalangan majikan yang melihatnya sebagai tidak adil. Keluhan para majikan ternyata diberi perhatian oleh pihak kerajaan apabila mengumumkan peningkatan subsidi upah daripada 600 kepada 1,200 ringgit setiap pekerja. Kerajaan juga menggalakkan rundingan antara majikan dengan pekerja. Jelas sekali pengumuman ini memberi kelegaan yang cukup besar bagi para majikan yang mengalami pengurangan pendapatan sejak PKP dikuatkuasakan. Jabatan Perangkaan menyatakan kadar pengangguran 3.2% setakat 31 Disember 2020. Persoalannya, adakah akan berlaku pengecualian bayaran yuran tadika pada penghujung bulan April sekiranya majikan memotong potongan gaji pekerja? Jika ia berlaku, adakah tindakan itu adil kepada ibu bapa yang terdiri daripada pekerja yang terjejas dari segi pendapatan? Sebenarnya, isu kebajikan pekerja perlu diberi perhatian. Berikutan penambahbaikan program subsidi upah. KSM telah mengeluarkan soalan lazim untuk rujukan para majikan. Sebagai contoh, hanya majikan yang berdaftar dengan Perkeso dan SSM sahaja yang layak untuk memohon. Bagi majikan yang memilih untuk menerima subsidi upah, mereka disyaratkan untuk mengekalkan pekerjaan sekurang-kurangnya untuk tempoh 6 bulan. Manakala majikan yang tidak membuat permohonan subsidi upah, mereka boleh memberhentikan pekerja namun masih tertakluk kepada Akta Kerja 1955 dan Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Isu jaminan bekalan tidak mencukupi masih wujud meskipun kerajaan terus memberi keutamaan kepada pembangunan sektor pertanian. Berdasarkan Indeks Keselamatan Makanan Global 2019, Malaysia berada pada kedudukan ke-28, iaitu lebih rendah berbanding negara yang mempunyai sumber alam semula jadi yang lebih terhad. Selain itu, kadar sara diri 2019 menunjukkan Malaysia masih belum mencapai tahap sara diri bagi beberapa makanan asas. Sebagai contoh, pengeluaran beras Malaysia hanya dapat memenuhi 70% permintaan domestik. Kadar SSR yang rendah bagi makanan lain termasuk ubi keledek, kelapa, kobis, mangga, cili dan halia. Antara faktor yang menjumbang kepada kurangnya penawaran bagi makanan asas termasuk upah yang tidak menarik di sektor pertanian. Masalah serangan penyakit dan serangga juga kurang penggunaan teknologi dan minat dalam kalangan generasi muda untuk sektor ini. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahidah binti Tahir, nombor matrik 268592. Dari segi cabaran ialah
Pandemik ini memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi global. Ia menjadi krisis global berikutan tindakan kebanyakan negara mula mengehatkan pergerakan fizikal manusia, barangan dan perkhidmatan yang seterusnya memberi kesan kepada perniagaan dan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, Malaysia berdepan dengan cabaran tersendiri kerana semua pihak tidak bersedia berikutan kemunculan pandemik ini secara mendadak. Cabaran lebih besar kepada Malaysia yang mengamalkan ekonomi perdagangan, di mana pertumbuhan ekonomi global yang perlahan dan harga komoditi yang tidak menentu, malah negara juga menyaksikan peralihan tampuk pemerintahan. Hampir 30% ahli Persatuan Kereta Sewa Kelantan Gabungan Barat terpaksa melepaskan permit kerana kekurangan penumpang sejak Mac 2020. Selain itu, pemandu teksi Kelantan juga terpaksa menanggung kos insurans kereta sebanyak 800 hingga 1,700 bergantung kepada hayat kenderaan dan lesen perniagaan sebanyak 300 bagi tempoh 5 tahun. Akhir sekali ialah kebanyakan ikan rakyat di seluruh negara naik harganya namun belum ke tahap melambung jika dibandingkan minggu kedua Februari lalu dengan tempoh sama tahun lalu. Harga runcit 20 spesies ikan terpilih meningkat 6.4% secara purata. Terima kasih. Nama saya Christina Loh, nombor matrik 268321. Bagi cadangan untuk mengatasi isu ekonomi semasa dan pasca COVID-19 terhadap sektor informal, cadangan yang pertama susulan peningkatan kes COVID-19, kerajaan telah menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi iaitu EAC pada 11 Mac 2020 untuk merangka langkah jangka masa pendek dan sederhana bagi melindungi nyawa dan kehidupan. Majlis yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri ini dianggotai oleh Menteri Berkaitan Ekonomi, pegawai tinggi sektor awam dan pemimpin industri. Pendekatan sistematik 6 tahap iaitu ketegasan, ketahanan, memulakan semula, pemilihan, memperkasa dan menyusun semula telah dipersetujui oleh EAC bagi mengatasi pandemik ini dengan memberi keutamaan untuk melindungi rakyat dan ekonomi. Bagi cadangan yang kedua pula, kerajaan telah mengumumkan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat pada 27 Mac 2020. Pakej yang bernilai RM250 bilion ini bertujuan melindungi rakyat, menyokong perniagaan dan mengukuhkan ekonomi. Secara ringkasnya, pakej ini menyediakan bantuan kewangan kepada rakyat serta inisiatif untuk mengekalkan pekerjaan, meningkatkan keyakinan pengguna dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Seterusnya yang ketiga, pada 6 April 2020, pakej prihatin tambahan bernilai RM10 bilion diumumkan untuk memberi sokongan tambahan kepada perusahaan kecil dan sederhana iaitu PKS selaras dengan penurunan kes COVID-19. Kerajaan telah melancarkan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara bernilai RM35 bilion pada 5 Jun 2020 untuk menjana semula ekonomi. Di samping itu, kerajaan juga mengumumkan pakej kerangka inisiatif tambahan prihatin pada 23 September 2020 berjumlah RM10 bilion untuk meringankan beban rakyat dan memastikan perniagaan terus beroperasi. Dan seterusnya, ekonomi digital dijangka akan menyumbang sebanyak 22.6% kepada KDNK negara menjelang tahun 2025. Melalui My Digital, kerajaan akan menggalakkan 875,000 orang PKS untuk menerima guna e-dagang. Inisiatif
Di bawah My Digital dijangka dapat menarik pelaburan baharu dalam sektor digital berjumlah RM70 bilion. Tahap produktiviti negara juga disasar meningkat 30% lebih tinggi menjelang tahun 2030. Bagi sektor awam, kemudahan transaksi tanpa tunai akan disediakan di semua agensi kerajaan menjelang tahun 2022. Menjelang hujung tahun 2021, kemudahan teknologi 5G dijangka dapat dinikmati oleh rakyat secara berperingkat. Manakala pakej bantuan rakyat 3.1 bernilai RM8.41 juta telah diluluskan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang bagi membantu beberapa sektor yang terkesan akibat penularan COVID-19 dan memastikan ekonomi negeri ini terus membangun semasa pasca PKP. Antara penerima bantuan tersebut adalah golongan usahawan kecil dan sederhana, pengusaha kegiatan sukan aktiviti kecergasan berdaftar, pengendali perkhidmatan spa bergerak, pemandu bas atau van persiaran, kereta sewa atau limusin pelancongan, dan pemandu pelancong berdaftar. Created using Powtoon.